yayasan PBT yang kita wujudkan sebagai satu manifestasi terhadap beberapa gagasan yang kerajaan negeri jayakan, yang mana yayasan dengan penubuhan yayasan ni ia membantu untuk merealisasikan gagasan-gagasan itu daripada hanya sekadar menjadi slogan ataupun tagline, khususnya dalam soal-soal membawa untuk menjayakan muafakat antara rakyat, dalam soal untuk menentukan pembangunan yang inklusif, dan yang akhirnya kita lihat negeri Johor sebagai negeri Johor yang prihatin, Johor prihatin. Jadi atas sebab itulah kita percaya apa yang kita lakukan itu ia dapat membantu kita dalam cara dan pendekatan yang kita ambil untuk memaju, menjayakan, mengurus dan mentadbir negeri. Jadi antara lain ia merupakan satu usaha kita mengukuhkan ikhtiar masyarakat di Pasir Gudang ini untuk menjayakan transformasi di kalangan masyarakat. Jadi yayasan ini adalah ikhtiar masyarakat untuk memberi pembelaan dan sebagainya. Jadi saya percaya ia mendapat sokongan bukan saja daripada PBT tetapi juga daripada semua masyarakat, dan program aktivitinya bergantung kepada kreativiti, inovasi, inovasi daripada penggerak-penggerak yang terdapat dalam lembaga yayasan itu masing-masing. Dan seperti yang telah saya katakan, 1% itu adalah sumbangan hasil daripada PBT adalah sebanyak 1% daripada hasil yang mereka dapati. Ia adalah satu sumbangan yang menunjukkan bahawa dalam membawa pembangunan, PBT juga memberi perhatian kepada soal manusia, development with a human face, pembangunan yang memberi perhatian kepada manusia, bukannya semata-mata kepada pencapaian material. Datuk ada push tak untuk PBT yang belum ada yayasan? Dia belum dapat sijil. Proses semua dah dilakukan, tapi ia memakan masa kerana ia melibatkan penelitian daripada pihak Jabatan Negeri JPN. Dan walaupun saya tahu dulu ada pembangkang yang mempertikaikan mengapa, tapi saya percaya bahawa tak ada salahnya PBT untuk sama-sama main peranan melalui yayasan yang ditubuhkan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik, ataupun yang penting juga dalam masyarakat yang terdapat dalam PBT itu, kita dapat membawa keceriaan pada masyarakat. Bila kita buat taman rekreasi, kebun bunga, tempat jalan kaki, tempat naik basikal, itu semua nak bawa keceriaan. So yayasan ini juga boleh secara langsung mewujudkan mengatur program-program yang membawa keceriaan kepada masyarakat sebagai yayasan. Tak semestinya hanya untuk orang miskin. Dan seperti yang juga saya tekankan, didapati memang semua agaknya PBT bila dia buat bajet dia akan cakap defisit, tapi bila akhirnya buat kira-kira belanja dia jadi surplus. Okay, so surplus macam PBT Johor Bahru Tengah last year 35 million. It's a very big amount. Dan 1% yang dia kasih pada yayasan is only 1 million. Saya tak kata mesti tambah. To me 1% is enough. Tapi ia maknanya something good for the people. Di sinilah pembangkang tak faham. Selain daripada dalam
selain daripada pemberantas tadi, turut membabitkan syarikat swasta. Ya, saya dah beritahu dalam ucapan saya tadi. Saya kata bahawa ramai juga kita nak bangunkan semangat kesukarelawan di kalangan masyarakat. Dan saya kata yayasan ni adalah ikhtiar masyarakat untuk bawa transformasi. Banyak orang juga nak menyumbang tapi tak tahu kat mana nak menyumbang ataupun tak ada masa. Tapi kalau dia lihat ada satu badan yang buat kerja-kerja kebajikan secara berstruktur, tersusun, meyakinkan, dia salahnya dia bagi sumbangan. Dan itu saja menggambarkan bahawa syarikat ataupun masyarakat yang lain yakin kepada yayasan yang dah diwujudkan. Lagi banyak yayasan itu dapat sumbangan daripada orang ramai, tidak hanya bergantung kepada sumber majlis, ia menandakan penerimaan. Okey, cukuplah. Dan boleh bagi soundbite sikit untuk video mengenai isu usaha air ni. Air yang itu. Yang kata punya statement soalan. Sekejap saya baca sekejap. Pertamanya memang kita memang beberapa kawasan di Johor ni sedang mengalami keadaan di mana air di kawasan-kawasan tadahan berkurangan, khususnya di Kota Tinggi dan juga di Pasir Gudang. Dan kesan daripada itu kita melaksanakan usaha mencatu bekalan air. Selain daripada kita tidak berdiam diri dalam soal ini, kita sentiasa memikirkan bagaimana untuk mengatasinya secara jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi bagi kawasan Sungai Papan dan Sungai Tiram, kita akan melakukan projek pemindahan air dari Sungai Papan dan Sungai Tiram supaya dapat meningkatkan paras air di empangan Sungai Layang dan juga empangan Sungai Lebam sebanyak 30 juta liter sehari menjelang akhir Disember. Kita telah pun mengeluarkan tender bagi projek pemindahan air itu. Saya ingat menelan belanja dalam 14 juta ringgit. Jadi kita berharap khususnya di Sungai Layang kita dapat mengurangkan dan kita dapat membantu untuk menyegerakan soal catuan air ini, supaya sama ada kita pendekkan hari ataupun kita lepaskan beberapa kawasan daripada terkena catuan. Selain daripada itu, seperti yang kita sedia maklum, kita terus lakukan proses cloud seeding hingga akhir bulan ni. Hanya kita berhenti beberapa ketika kerana keadaan awan yang tidak sesuai untuk melakukan crowd seeding. Dan satu perkara yang harus difahami oleh pengguna ialah apabila kita melakukan bekalan air secara berjadual, ianya dapat memanjangkan paras air di empangan-empangan tersebut. Maknanya tak berlaku kekurangan secara drastik yang boleh mengakibatkan kesan yang lebih tidak baik. Jadi semua ini saya berharap rakyat faham, memahami kerajaan melakukan segala ikhtiar untuk kita mengatasi. Kita tahu rakyat berhadapan dengan masalah, tapi ini perlu dilakukan untuk kebaikan semua, khususnya untuk jangka panjang. So kita sedang buat proses pemindahan air daripada Sungai Tiram masuk ke empangan Layang, dan kos tender dalam 14 juta. Dan kita berharap soal Kota Tinggi, apabila projek rapid siap juga, kita dapat selesaikan masalah tersebut, masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan itu. Selain ni, lepas projek pemindahan air pun ada juga laporan lain macam Dato' sebelum ni, it's not about the dam saja. Kita nak lihat secara jangka panjang. Kita akan adakan water forum di Johor pertengahan bulan depan untuk kita kaji, untuk kita mendapat
pandangan input daripada pakar-pakar bagaimana kita perlu menangani isu ni. Kita tahu bahawa keadaan kita hari ini bukan adalah disebabkan oleh pelbagai punca, antara lain termasuklah soal perubahan iklim. Di peringkat negeri pun kita telah minta supaya kita lihat secara mendalam kedudukan ladang-ladang kelapa sawit, soal untuk kita mewujudkan buffer zone dan sebagainya, dan kita tak akan kompromi dalam soal ni. Bahkan telah diminta untuk come out with di finding dan sebagainya. Kita sedar bahawa kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak meresap air. Dia resap air yang banyak. Selain daripada itu, kita juga perlu lihat kepada teknologi. Kita juga perlu tentukan supaya soal rain harvesting kita mula perkenalkan secara serius di Johor. Kita tahu Johor selama ni rakyat ambil mudah air yang tak pernah putus. Jadi sama ada dari segi penggunaannya yang tak jaga betul, ataupun dan sebagainya, ataupun menggunakan air untuk semua perkara yang tak sepatutnya, seperti basuh kereta ke apa, tak guna air hujan. So kita perlu beri perhatian antaranya kepada soal rain harvesting. Maknanya kilang-kilang yang dibina, apa salahnya mereka tak ada air dan menggunakan air daripada situ. Kalau ada teknologi, maka mereka proses di situ juga untuk kegunaan mereka. Jadi taklah bergantung kepada air yang dapat daripada bekalan umum dan sebagainya. Dan satu perkara yang harus mungkin sedang dipertimbangkan ialah ada setengah-setengah pembangunan yang bercorak besar. Mereka ada mohon nak menggunakan air laut untuk diproses bagi bekalan bagi kawasan-kawasan mereka. So semua itu kita sedang timbang akan kita lalui. So itu semua dari segi jangka panjang. Ada juga cadang supaya kita lihat kepada air melalui perigi, we go back, tapi now more safer dan mungkin mechanized dan sebagainya. Jadi semua itu sekarang ni bila sebut air, semua bergantung pada SAJ. So saya tak kata kita jangan buat itu, tapi we should explore as many alternative as possible, especially with the advent of technology. Dengan adanya teknologi, mengapa kita tak lihat pada semua ni? Jadi ini satu pengajaran yang sangat baik kepada negeri. Bila berlakunya soal catuan, kita dapati hujan tak lagi hujan di kawasan tadah. Semua kawasan tadahan didapati air hujan tak di situ, hujan pun lari tempat lain. Hujan di mana-mana. So that's why don't we go for rain harvesting, something like that. Okay, forum middle of this next month, I think di UTM. Participants is just experts tu. Yeah. Okay. Kita tak satu ini tentang JDT. So kalau boleh komen sikit. JDT apa lagi, mesti menang je lah. Kan ada presiden je. Presiden menjanji pada saya, menjamin akan kemenangan. Kita amat berbangga dan kita sedar bahawa kita hadir di sana bukanlah semata-mata untuk Johor, tetapi untuk negara kita Malaysia. Dan saya percaya ini pertama kali sebuah pasukan daripada negara Malaysia yang mewakili sehingga ke peringkat akhir. Dan saya berharap semua rakyat Malaysia, khususnya rakyat Johor, mendoakan kemenangan kepada pasukan kita. Okay.